Debat bola khas PKP, MCO. Daripada jauh kita dah bincangkan tentang bola. Kita bersama panel yang sama, penyokong bola sepak yang sama, Izzy Nazri, Jufri Juki dan juga Amir Arafat. The reason kenapa kita buat juga sebab yelah lama sangat cuti lah. Cuti nak dekat sebulan. Boleh. Jadi kita nak bincangkan yelah topik hangat pasal bola sepak tempatan kita lah. Alang-alang kita boleh bincang jauh-jauh macam ni. Kita pun tak tahu bila COVID habis lah. 14 April lah. COVID tak habis. COVID tak habis. Perintah berkurung tu habis 14 hari bulan. Perintah berkurung habis 14 hari bulan tapi COVID tak pernah habis lah. Yes. Tak pernah habis lagi nampaknya. COVID tak habis. Lambat Okay. rasa. Sekarang ni aku nak cerita pasal kita bola sepak sebenarnya tempatan kita stop lah. Bukan bola sepak tempatan saja, bola sepak seluruh dunia. And bahkan sebenarnya aku dengar hari tu Liga Belarus je yang jalan. Tak salah aku. Tapi tak tahulah kod dah stop kot sekarang. Tapi last week Liga Belarus ada lagi lah. Tapi seluruh dunia kebanyakan bola sepak dah stop. Di kala bola sepak dah stop ni ada pula isu yang dah masuk cerita pasal gaji. Kita cerita sikit pasal gaji pemain lah. Yalah, kalau sebagai majikan, kalau ada ura-ura mengatakan pasukan bola sepak ni sebab gaji pemain bola sepak ni lebih daripada pekerja biasa. So bila tak ada game, tak ada income katanya. Bila tak ada income, bila tak ada pendapatan, tak boleh nak bayar gaji. So aku nak tanya korang lah pendapat korang. So mula-mula aku nak cerita pasal Melaka. Melaka kata, Melaka United, dia kata dia rugi setengah juta akibat penangguhan liga setiap game. Maknanya tiket, benda-benda lain lah on game day. And then Kafa kata dia hilang 100,000. Tadi Melaka hilang setengah juta so far lah aku rasa sampai sekarang. Yang Kafa pula Kelantan hilang 100,000 hasil tiket setiap perlawanan. Dan dia bercadang nak potong gaji pemain sementara. Kedah pun cakap kantung dia orang terjejas. Harap kerajaan negeri dapat membantu. Harap juga yang boleh yang gaji banyak tu tolong potong gaji dia cakap. Yang gaji sikit 2,000 tak payah potong lah kot aku rasa. So aku nak tanya Jufri dululah. Kau rasa wajar ke kita kelab-kelab ni nak potong gaji semua ni? Sebab sekarang ni dah tak ada pendapatan. So maknanya dia orang mengharapkan duit tiket saja. Kau rasa wajar ke ataupun macam mana kau rasa? Apa pandangan kau? Okey, kita tahu sebab dari kesan COVID-19 ni, dan perintah berkurung yang kita satu Malaysia telah jalani selama 2 minggu dan ni nak lagi 2 minggu buat kata ni sampai 14 bulan ni, of course bukan saja bola sepak, seluruh perniagaan, seluruh ekonomi negara terjejas. So kalau tanya aku, isu soalan kau tadi adalah isunya wajar. Kalau untuk menjawab dari segi satu pasukan tu, kita macam aku cakap lah, bola sepak ni pasukan pun adalah satu company so kalau ada infected dengan dari segi financially, dia tak salah dari sisi undang-undang untuk retrenchment macam aku ada baca daripada ministry punya ni tadi, employment pun memang dia salah kalau dia tak membayar gaji, unpaid leave. Dia paksa dia punya pekerja untuk tak datang kerja dan dia tak nak bayar gaji, tak boleh. Tapi dia untuk buat proses cut down, downsizing player tu boleh lah. Cuma untuk sekarang ni aku rasa untuk potongan gaji tak wajar ni kepada budi bicara dua-dua belah pihak lah. Kan? Sebab macam kita faham, at the end of the day, kalau pemain bertegas tak boleh toleransi dengan potongan gaji, nak cakap persatuan memang tengah tak ada fund yang masuk ni, income tak ada. Memang aku faham ada orang akan cakap kena ada backup plan, ada ni. What if kalau betul-betul tak ada, you guys paksa juga benda ni, sesatu company tu boleh collapse. So tu aku rasa benda ni budi bicara. Yang macam mana government buat juga dengan yang ada 6 month of kita punya tak berlakukan pembayaran semua kan. So bagi aku benda ni balik correct. So bagi aku benda ni semua budi bicara lah. Kurangkan gaji ataupun mungkin lepas dah ni dia akan cover balik apa gaji yang kurang ke apa. Aku rasa itu budi bicara dia sebenarnya Min. Ya. Okey, masa liga jalan ada kelab yang tak bayar gaji. Apatah lagi bila liga tak jalan. So macam mana Man? Apa pandangan kau? Tolong smash sekali Amel tu. Kita pun tak nak
tak nak ulaslah benda yang berkenaan tidak ada pembayaran sewaktu liga berjalan. Tetapi untuk sekarang ni pada aku sebenarnya itu adalah langkah yang paling baik. Sebab benda ni kita kena menjaga ekosistem bola sepak tu sebenarnya. Kalau sebuah pasukan tu, aku tengok aku ada baca bukan aku tak silap aku UKM FC kot, ni maksudnya lebih rendah lah. Orang pun ada persetujuan kalau tak silap aku. Betul kan fakta aku kalau aku salah. Tapi pada aku benda ni diambil kira sebagai daripada semua pihak lah. Kita tengok daripada yang level tertinggi sekalipun macam Juventus, Bayern, diorang terpaksa buat pemotongan. Sebab macam kau cakap Min, benda ni daripada awal sendiri, bila tak ada penonton, itu pun akan jadi affected ialah income kan. Jadi pada aku benda ni sebenarnya kita nak pemain pun kena faham. Diorang pun berada di dalam ekosistem tu. Diorang punya majikan tak mampu nak bayar. Bukannya sikit. Jadi kita tahu benda tu tinggi. Diorang pun tak ada income. Tapi dan aku setuju dengan Ju. Sebenarnya kalau ada sedikit pembayaran, ada jumlah pembayaran sedikit, aku rasa boleh menampung dan membantu dalam keadaan yang agak terdesak sekarang. Aku rasa itu dapat membantulah. Aku tak nak sebut siapa lah Ju. Takutlah 99 orang ni. Hey, Izzy. Ni favourite kau lah ni Satya. Bapak saudara ni. Dia kata tak logik. Dia kata sebab mula-mula ada kata cadangan kata untuk potong gaji 25%. Aku pun tak sure cadangan tu datang daripada mana. Tapi Satya kata tak logik sebab dia kata liga tangguh sementara, bukan batal. Lepas tu dia cakap bukan sebab tak ada perlawanan, tetapi akan main juga 22 perlawanan kecuali perlawanan dikurangkan, dia cakap. Kalau perlawanan dikurangkan boleh consider untuk potong gaji. Kalau jumlah perlawanan kekal, dia cakap Satya tambah, dia kata kutipan tiket akan dapat lebih banyak dalam masa tempoh tu lah. And then dia tambah lagi, dia kata tak masuk akal juga, dia kata kalau pasukan tu bergantung kepada kutipan tiket sahaja. Dia cakap patut ada income lain. So macam tadi Juf ada sentuh sikit, tapi apa kau punya komen dengan bapak saudara kau ni? Okey. Bukan bapak saudara, ni Tok Anjang namanya ni kalau dalam sini. Dia macam ni. Dia apa yang dia cakap tu ada fakta dia kan, especially bila dia kata takkan sesebuah pasukan mengharapkan duit tiket semata-mata untuk membayar gaji. Betul? So benda tu memanglah nampak macam tak valid lah, sebab aku rasa kalau nak harapkan duit tiket itu semata-mata, kapasiti setiap orang yang hadir ke stadium berbeza-beza kan. Kalau dalam pasukan dia tu ada pemain yang mahal, takkan stadium dia punya penonton yang datang tu nak kena setara dengan untuk bayar gaji dia. So memang ada logik lah kat situ dia cakap. Baik. Tapi aku rasa dalam keadaan sekarang ni, semua industri, semua orang, semua position, semua tengah rasa benda yang sama engkau rasa. So kalau orang tu mendapat potongan gaji, aku rasa engkau pun mungkin akan terpalit dengan isu tu. Tapi bila Coach Satya cuba nak cakap macam mana, bukannya liga bukannya batal, akan tetapi ditangguhkan. So maksudnya penangguhan liga tu akan membawa kepada bulan lain, which is sama juga, bawa ke bulan lain pun dia kena bayar gaji juga. Tapi apa yang dia nak cuba sampaikan tu adalah bila dia kata bulan ni aku nak bayar gaji penuh, tapi liga aku nak main tu bulan Oktober, bulan November. So nampak benda tu macam tak logik lah bila kau nak jadikan itu sebagai reason kau untuk tak nak tolak gaji. Faham tak? So dalam erti kata lain, kalau survival club tu memang kena tolak gaji ataupun ada potongan gaji, aku rasa kalau ada kewajaran dia, logik lah untuk dia buat kan. Personally bagi aku kan. Tapi mungkin ada kelab yang aku rasa mampu bayar, macam kelab-kelab besar dalam Malaysia ni, macam kelab JDT ke, aku rasa diorang tak ada isu pun untuk potongan gaji. So aku rasa ini ataupun Zee, aku tambah sikit, sorry. Ataupun Zee, Satya sendiri boleh potong gaji dia sebab gaji dia pun besar juga. JDT pun ni lah, potong dia punya gaji kan. Kita akan masuk lagi, tapi aku nak cakap pasal Satya macam Satya. Takkan pemain saja, bukan pemain saja, maksudnya coach ataupun coach-coach lain pun kena potong gaji juga, because gaji dia orang bukan sikit.
Betul. Untuk aku, kalau kau potong pemainnya, memanglah nampak tak fair. Sepatutnya benda ni efek semua. Isu COVID-19, isu penangguhan liga ni membabitkan semua. Pemain, fisio, pemain baku simpanan, coach, assistant coach, semua yang ada dalam industri bola ini semua terpalit dengan isu ini. So, andai kata kalau ada penolakan gaji ataupun pengurangan gaji daripada persatuan itu sendiri, makna dia orang kena apply kepada semua tempat ataupun semua position bagi aku. Okay, Ju, Syamim Yup. Yahya dengan Gopi Rizki ada cakap, dia kata dia tak setuju gaji dipotong. Dia kata kalau gaji besar tak apa, gaji kecil tak patut dipotong. Kau setuju gaji besar je dipotong, gaji kecil tak dipotong? Ataupun ada percentage patutnya? Betul. Okey, untuk aku macam ni, macam aku cakap, dalam keadaan sukar macam ni sekarang, yang paling penting semua, macam Izzy cakap, semua lapisan orang kata terkesan. Kita tak boleh nampak orang macam kau tak okey, kau tak patutlah, kau patutlah kena potong 50%. Tak, bagi aku semua orang macam Amir cakap boleh define macam mana kesukaran tu. Untuk fair sebenarnya benda ni adalah toleransi. Macam mana government bagi toleransi dekat kita, macam mana bank bagi toleransi, okey 6 bulan kau tak perlu bayar, ada TNB bagi kita 15% up to 50%, itu semua toleransi. So maknanya bagi aku, kelab dengan pemain pun kena ada satu kata yang susah sama susah, sikit sama sikit. Tak boleh macam, aku dah janji dah gaji kau dalam kontrak 80,000, tak ada. Kalau ribut pun 80,000, tak. I mean benda tu kau boleh discuss. Okay, tak apa, maybe contoh, aku bagi contoh. Okay, bila dalam keadaan sukar ni aku bagi kau 30,000 for example. Tapi bila dah keadaan dah okay, match dah start balik, aku akan top up balik. Maknanya bulan-bulan tu aku akan additional bayar kau balik. Instead of 80, aku akan tambah 90. So aku akan cover balik bulan-bulan yang lain tu, yang gap yang aku tertinggal. I mean, faham tak? This kind of negotiation we can be done. Tapi Ju, kau agree tak yang kalau gaji kecil tak payah potong, gaji besar je kena potong? Itu macam aku cakap lah, dia macam-macam kau boleh nego lagi. Bila kau terlalu go to scope macam tu, okay. Tak, aku cakap dia rooms of negotiation ni terlalu besar. Aku boleh cakap idea-idea yang macam define apa yang dia cakap gaji kecil, apa yang keperluan. Katakan contohlah Gopri cakap, alah gaji aku sikit, aku nak kena bayar kereta ni apa benda. Katakan dia nak beli barang. Mungkin team, pasukan tu dia boleh offer something yang macam yang kata, okay, memang kita tak mampu bayar, ada certain percentage, tapi dari segi bantuan lain, contohnya, untuk Gopi Rizki, rumah kita akan bagilah, kita bagi rumah duduk dekat kat Pahang tu ada satu hotel apa agak kan, government punya Satuan Pahang je kan, kita boleh tinggal kat situ dulu. I mean, bagi asrama lagi ya. Correct. Yeah. Okay, negotiation betul, lah kan. Faham, betul. Sama. PFAM, Persatuan pemain lah, boleh kata. Dia kata kena hormat kontrak dah bayar gaji pemain. Pemain perlu hidup, dia cakap. Basically PFAM ni dia memang akan lindungi pemain lah. Dia cakap sebab pasukan yang nak potong gaji ni selalu dari pasukan yang gagal bayar sebelum ni. Dan dia kata pasukan lain nak take advantage lah, dia cakap. Bukannya macam pasukan Melaka ke ataupun pasukan Kelantan ke yang tak pernah bayar gaji sebelum ni yang nak take advantage. Alright. Macam mana kau rasa? Aku rasa dekat sini sebab tu pendekatan yang diketengahkan oleh Syukur Adan. Aku rasa kat sinilah aku agree dengan Juf cakap, dan aku rasa aku agree dengan apa yang Syukur Adan cakap. Pasukan kena duduk dengan pemain, bagi keterangan apa jumlah kedudukan kewangan sekarang, dan dia kena jelaskan berapa banyak, apa plan pembayaran yang dia boleh buat. Sebab aku percaya diorang pun nak memenuhi. Kalau kontrak dia untuk setahun bernilai contohlah 200-300 ribu, dia nak penuhi jumlah kontrak tu. Dan aku agree dengan Juk sangat. Sebab diorang mesti ada plan pembayaran. Jadi bendanya sebenarnya macam Juk cakap, ruang untuk negosiasi ni terlalu besar dan terlalu abstrak bagi aku dan subjektif. Benda ni tim kena sit down macam Syukur Adan cakap, sit down, bincang, ini jumlah kewangan, kita ada berapa banyak, apa yang you perlu kita bagi dulu. Dan aku rasa sebenarnya PFM menjalankan tanggungjawab sebab dia ialah persatuan yang akan melindungi pemain. Melindungi pemain. Jadi interest dia betul. Jadi bila dia bercakap pasal soal kontrak tu ialah selama setahun. Dan tempoh yang kita
sedang PKP ialah selama sebulan. Jadi tempoh pengantungan perlawanan, penangguhan perlawanan pun kita tak tahu berapa lama. Jadi di sini wujudnya satu ruang yang Ju cakap tadi tu, patutnya negosiasi antara kedua-dua pasukan. Kedua-dua pihak lah, pasukan dan pemain. Jadi di setiap pasukan ada, macam kau cakap, Izzy cakap, masing-masing ada kantong duit tu berlainan, jumlah pemain penonton yang datang pun berlainan, dan jumlah gaji orang pun berlainan. Jadi kita boleh tengok kat sini, setiap pasukan sebab tu FM pun tak ada keluarkan satu garis panduan yang khas, yang khusus dan yang korang kena ikut. Bergantung kepada setiap pasukan untuk menjalankan tanggungjawab diorang. Jadi benda ni sebenarnya ialah ruang terbaik untuk pemain dan pasukan pada aku. Jadi memang kena penuhi kontrak tu, tapi ruang negosiasi tu kena dijalankan lah. Okay, Izzy, kelab kena hidup. Ya. Kalau tak ada kewangan, kelab lingkup, pemain pun tak akan ada, betul? Ya, ekosistem tu. Betul. Tapi adakah kelab ni awal-awal dah buat silap sebab bayar pemain ni tinggi sangat, gaji besar sangat? Kenapa kalau kau rasa kau tak mampu, kau nak bayar juga kepada pemain import sampai 150,000, 200,000? Apa pandangan kau? Okey, bab bayaran gaji bab bayaran gaji untuk pemain import ataupun local player yang bayaran yang terlalu tinggi ataupun bayaran yang orang kata membebankan, bayar yang tak ukur ikut badan sendiri ni bukan zaman ketika ini ataupun zaman ketika isu ini melanda, bukan. Zaman ni, isu ni dah sebelum-sebelum ni berlaku. Jadi bagi aku bukan sebab bukan bayaran gaji yang tinggi itu sebenarnya memang ada kesan kan, untuk kau buat bayaran gaji ketika COVID ni. Cuma masalah dia sekarang ni yang Juk cakap tadi tu tentang ruang ataupun nego yang nak dilakukan oleh setiap pasukan tu sebenarnya memang boleh diwujudkan antara pemain dan juga persatuan bagi aku. Mungkin kalau kau nak buat potongan gaji, agak wajarlah pasal gaji yang kau bayar pun sebenarnya lebih yang kau tak mampu sebenarnya kan. Elok je lah kau potong kan, since kau pun tak mampu untuk bayar ataupun since kau pun menghadapi masalah kewangan ketika COVID-19 ni, aku rasa itu mungkin adalah jalan terbaik lah kot. Okay, ni bapak saudara Jufri pun ada cakap ni, Khalid Ali ni. Macam mana? So Khalid Ali cakap, dia kata PFAM ni lagi pandai daripada kerajaan, dia kata. Dia kata dia suruh PFAM berbincang dengan kelab dulu, cari kaedah terbaik macam kita cakap tadi lah. Dia kata kalau bank pun boleh struktur kelonggaran pembayaran balik kereta dan rumah, takkanlah antara pemain dan kelab tak boleh. Okay lah, betul lah juga dia cakap tu kan. Betul. Dan Syukur pun tadi, macam Amir ada sebut tadi, dia ada beri amaran juga. Dia kata kelab-kelab ni tak boleh take advantage. Jangan sebab kelab-kelab yang tak cukup nak bayar gaji ni, dia ambil benda ni tak nak bayar gaji masa COVID ni lah, dia cakap kan. Dan kita masuk pula JDT. JDT potong gaji pemain, coach dengan staff 33% untuk didermakan ke tabung bencana negeri Johor. And then Safawi pun ada derma 1,000 botol sanitizer kepada hospital Johor. Terima kasih Pak Wi. So Felda pun ada juga. Felda ada buat kutipan derma untuk membendung penularan wabak COVID ni yang melibatkan pemain, pegawai dan pengurusan pasukan. Tak ada paksaan untuk derma, tapi dia orang boleh buat tabung lah kiranya. Macam Johor memang confirm 33%. Felda rasanya dia kutip derma lah antara pemain-pemain dia apa semua. And then FAM suruh kelab lain tengok contoh JDT, Juf. Boleh ke kelab lain nak ikut JDT ni, Juf? Okey, aku rasa ini bergantung kepada orang kata ukur baju di badan sendirilah. Kalau kelab tu mampu untuk buat macam tahap JDT, dipersilakan. Tapi aku rasa kebanyakannya sebelum COVID pun ada kelab yang dah terkantoi-kantoi nak bayar. So macam aku agree juga dengan Syukur ada di mana janganlah menangguk orang kata di air yang keruh. Di air yang keruh. Kan orang kata menggunakan alasan COVID ni untuk, sebab kita cerita senang lah. Kalau gaji Januari, Februari tak selesaikan lagi, apa kena mengena dengan COVID kan? Takkan betul. Cakap COVID kat Wuhan tu dah start tapi kan, I mean kan, jangan ambil kesempatan tu lah kita cerita apa yang kita discuss ni. I'm sure
dia affected daripada gaji bulan Mac. Aku rasa bukan bulan Mac pun jugalah, sebanyak mungkin gaji bulan April ataupun Mei macam tu lah kan. So kelab tak patut ambil kesempatan lah. Dan bagi aku untuk cara yang macam Amin cakap, wajar ke kelab lain ikut macam JDT, tak semestinya kau kena potong gaji. And I mean macam-macam cara kau boleh buat. Kau bagi kelab tu sendiri offer mask ke apa ke dekat hospital berdekatan. Tak semestinya semua orang je kena potong gaji. Macam-macam cara lagi kau boleh buat CSR ni lah. Kan dalam keadaan sukar ni adalah kita jaga kita. Yes. Okay man, Liga Thai ada ura-ura nak potong gaji, Liga Thailand ada ura-ura nak potong gaji 50% gaji staff. Coach Akira Nishino pun mungkin bakal dipotong 50%. So kau rasa FAM akan potong gaji Tan Chee Ho? Gaji coach lain? Wajar potong? Aku rasa wajar lah sebab benda ni sebenarnya kita tak tahu berapa lama sebenarnya tindakan ni akan berlarutan. Dan sebenarnya dia orang kata langkah berjimat cermat tu perlu dalam keadaan sekarang ni. Dalam ketidaktentuan ni kan. Sebab sepatutnya semalam kita lawan Vietnam kalau tak silap aku kan. Jadi kita menang 3-2. 3-2 kita menang. Jadi aku rasa benda tu pun bukan pihak daripada industri bola sepak je lah. Aku rasa dari segala industri pun dalam keadaan yang sukar ni, kita terpaksa memikirkan sebab ekosistem tu. Kalau kita minta saja dan kita save for us, aku rasa ekosistem tak berjalan dengan baik. Jadi mungkin saluran air tu selalunya besar. Sekarang kita terpaksa kecilkan sikit. Tapi adalah, janji adalah pada akulah. Itu pandangan akulah. Kita imbas sikit kelab-kelab luar Azzi Juventus ada potong gaji 4 bulan termasuk pemain coach untuk mengekalkan kestabilan kelab. Bayangkan Juventus yang kaya tu pun potong gaji akibat daripada potong gaji 4 bulan ni dia orang save 90 juta euro. Ronaldo punya gaji paling tinggi 31 juta setahun. So kalau 4 bulan tu kira dalam berapa? 12 juta kot lebih kurang. So and then dia kata kalau Liga sambung balik mungkin kena adjust balik kontrak. Tengok macam korang cakap tadi lah, mungkin ada penangguhan sikit, nak adjust balik kontrak ke apa kan. And then kelab lain macam Barca, Barcelona, Bayern Munich, Atletico, Dortmund semua potong gaji untuk tolong kelab lah basically. Pemain, coaches apa semua. Spurs, Tottenham Hotspur potong gaji kaki tangan bukan pemain. Termasuk dia punya CEO dia lah kot. Aku tak pasti sebab pemain-pemain kat England dia orang masih belum buat apa-apa tindakan sebabnya dia orang pun ada persatuan pemain. Mungkin dia orang tunggu yang tu punya result lah kot aku rasa. So daripada semua benda ni yang kita nampak, kita dah bincangkan ni semua, ada kata-kata akhir Azzi, apa nasihat kau, apa yang kau rasa kau dapat bagi apa input lah untuk pemain, untuk kelab ke, kau rasa macam mana? Macam nak selesaikan ni? Okay, bagi aku mudah je. Duduk bincang bersama, cari satu kata putus yang orang kata win-win situation. Situasi menang-menang untuk kedua-dua belah pihak supaya in future aku rasa benda ni dia akan berpanjangan lah kan. Kita mengharapkan benda ni tidak berpanjangan, tapi aku ada feeling yang benda ni akan drag sebab aku nak ambil contoh sikit, bila dekat China, bila isu COVID-19 ni dah berkurangan, mereka masih lagi ada tempoh PKP tu. Maksudnya bukannya bila kes dah settle dekat sana, okey dah semua besok dah boleh buat rutin seperti biasa, boleh pergi kerja, pergi sekolah, tak. Benda tu dah ada tahan sikit, maksudnya ada buffer lagi dan baru kau boleh continue rutin kau. So same goes dekat Malaysia ni. So kalau kita ada penangguhan, kita ada PKP kita sampai 14 bulan, mungkin akan ada drag sikit bagi reda sikit, ada buffer sikit dan everyone baru boleh buat kerja macam biasa. So bagi aku, isu gaji potong ataupun isu gaji isu gaji yang pemotongan gaji, bagi aku kau boleh duduk bincang sesama pihak antara persatuan dengan pemain. Lagi sekali aku cakap, cuma masalah dia jangan ada ambil kesempatan lah macam Juk ada cakap tadi kan. Bincang elok-elok, kalau ada dokumen kewangan yang kau nak kongsikan dengan staff-staff ke apa ke something like that yang kata memang nak bagi tahu yang kelab kita ni tak mampu nak bayar ni. So ini je yang kita boleh bayar, jadi kita akan buat potongan sekian-sekian demi kelangsungan sebuah persatuan. So bagi aku yang penting adalah perbincangan yang elok, yang menang-menang antara kedua-dua belah pihak. Jo, kalau katakanlah kita dekat contohlah Terengganu lah
siapa pemain Terengganu yang ni, siapa, kalau faham Nasib. lah, faham Dixon ke apa kan. Baik. Okay, katakan kita faham lah Dixon kan. Okay. Dixon kata, macam mana kita nak settle ni? Tiba-tiba faham cakap, kita boleh bayar dia RM2,000 je, boleh tak? Of course lah, macam aku cakap apa ni, kalau kau go by amount, aku rasa of course ada negotiation yang akan mentemukan di tengah-tengah lah kan. Macam Izzy baru cakap tadi, situasi tu menang-menang lah, agak-agak lah macam okay fine kalau kau cakap Pahang, kalau dah sampai contoh peminat Pahang jangan marah aku. Ni Amin tanya soalan ni. So bagi aku contohnya katakan 2,000. Mungkin itu dah tahap kemampuan Pahang. Tapi of course janganlah sampai contoh lah, ni sebagai contoh. Dixon 2,000 tapi orang kerja yang tukang urut dia tu, yang fizio dia semua bayar macam biasa. Tak boleh lah bagi aku. Of course kalau sampai Dixon dah 2,000, aku rasa yang lain pun kena turun lah. Yang 200. Jadi 200 lah. So I mean semua orang dapat satu pasukan kelab tu memang terkesan dengan benda tu. Macam aku cakap, semua kena sepatutnya ambil beban tu, pikul sama-sama dan harungi benda ni dalam kesukaran ni sama-sama lah. Okay, kalau katakanlah PKP ni dah lepas tu tiba-tiba Liga orang kata dah habis, Liga sambung. Tapi sebab benda ni tak selesai habis lah macam Izzy cakap tadi. Macam penyokong Selangor, kau rasa boleh lah social distancing sebab tak banyak penyokong lah. Duduk jauh-jauh. Ya, saya cakap lah, boleh ke? Boleh. Logik kan tu? Boleh tu. Sebab sekarang pun macam dia Seorang duduk jarak 4 atau 5 kursi. Lepas tu daripada luar kita tengok, oi penuhnya budak-budak kat dalam tu. Orang buat social distancing lah satu kali. Penuh stadium sini. Boleh penuh stadium. Okay, Juf, Amir, Rizie, aku nak ucapkan terima kasih pandangan korang terhadap isu ni. Dan ada kata-kata akhir tak daripada korang? Kau nak cakap siapa-siapa dulu? Amir dulu ke? Nak cakap apa-apa? Nak stay at home ke? Kau nak baca doa ke apa? Aku nak ni lah, kita sama-sama lah stay at home, jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat marhin yang duduk di rumah. Tapi kekal stay fit. Aku pun jog dalam rumah dah sekarang. Aku dah mulai jog rumah dah. Jangan terkejut aku datang nanti dah fit. Lepas tu kat sini aku nak ambil kesempatan sikit lah. Aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada frontliner kita yang tak henti tugas. Dan the rest aku rasa kita pun jalankan tanggungjawab kita jugalah dengan menghormati apa saja arahan yang dikeluarkan kerajaan untuk kita sama-sama membendung dan memenangi perlawanan ni menentang COVID. Alright. Zee, ada kata-kata akhir dekat Satya? Aku Bukan Satya lah, dekat semua orang. Dah okey. Tak ada apa nak cakap. Aku rasa Amir semua dah cover. Cuma aku nak mohon satu benda. Semua patuhi arahan yang ada sekarang ni. Sebab kalau korang tak patuh, kerajaan akan putuskan untuk panjangkan lagi tempoh PKP ni. Korang kena faham. Aku faham PKP ni buat semua orang sesak dalam rumah kan. So kita semua nak keluar, kita semua nak cepat benda ni cepat berlalu. Bila nak cepat berlalu, kena bagi kerjasama penuh. Itu saja. Yuf, ada kata akhir? Aku tak ada lah. Dia orang dah cover. Aku je boleh. Aku nak luar pasal boring doh, tak ada bola kan. Aku suruh tengok Liga Belarus, kau tak nak. So sikit. Sorry, Zul? Tak ada. Aku rasa itulah apa yang Amir dah cover, Izzy dah cover. Stay home guys. Aku just doa kita semua menghadapi waktu sukan ni bersama-sama dan lekas habis, dan kita mungkin macam Izzy cakap, mungkin ambil masa sikit untuk akan ada proses-proses ni semua untuk kembali. Tapi insya-Allah kita boleh harungi ni sama-sama. Okey, aku dah ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada korang. Meeting ni lama juga. InsyaAllah kita akan jumpa next session kalau ada lagi. Aku nak ucapkan macam Amir cakap tadi, ucapkan terima kasih pada semua yang patuhi, semua frontliner, nurse, doktor, bomber, polis semualah dengan korang. Izzy pun go eat Izzy Jadi go eat. Aku buat motor go eat. So kita akan jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Teruskan menyokong pemain ke-12. Lagi cepat habis benda ni, lagi cepat kita masuk studio. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys.